Terima kasih pihak Zon Kuliah kan sudi datang ke Katana Circle pada ni. Nama saya Zulkifli bin Abdul Malik. Saya berasal daripada Melaka tapi dilahirkan di Singapura. Pada ketika itu bapa saya pernah bekerja di Singapura dan alhamdulillah bila bapa saya pulang ke Malaysia, saya dibesarkan seterusnya di Kampung Medan. Inilah timbul buku Samurai Kampung Medan ni. Di mana saya dibesarkan. Saya anak setinggan. Bapa saya belajar darjah 2, mak saya buta huruf, tapi mereka faham bahawa dengan ilmu boleh merubah nasib keluarga kami. Alhamdulillah semua adik-adik saya keluar universiti walaupun mereka tidak berpelajaran. Jadinya apabila sebenarnya timbulnya Katana Circle ni ialah pada satu hari tu setelah saya habis main golf, sahabat saya Shidi dia datang bertemu saya. Ya, sebenarnya saya kenal Shidi ketika dia masih pelajar lagi. Jadi dia kata, "Datuk, izinkanlah untuk dia tulis tentang saya." Saya kata saya malah menulis, kata saya tak suka. Lepas tu salah satu soalan yang menyebabkan saya tersentap tu, dia tanya, orang kalau dekat area Datuk kalau meninggal tanam kat mana? Saya kata tanam kat USJ 22 tu. Dia kata besok Datuk punya kubur mahal sebab Datuk tanam sekali dengan ilmu. Itu memang sentap sentap hati. Jadi dia kata saya memang tak reti tulis, saya tak pandai menulis, saya tak tahu nak buat apa. Dia kata tak apa Datuk, pergilah cari voice recorder yang bagus supaya dia boleh bantu menulis. Maka lahirlah buku Samurai Kampung Medan. Sebenarnya buku ni lebih kepada kehidupan saya sejak saya kecil sampai saya dapat melanjutkan pelajaran ke Jepun, belajar di Jepun, bekerja dengan Jepun, sampai jadi partner Jepun, saya penasihat pada banyak syarikat Jepun. Itulah bermula daripada saya, sebab saya dipilih sebagai pelajar kumpulan pertama di bawah program Dasar Penang Timur, tajaan Kementerian Pendidikan Jepun dan juga GPA. Jadinya setelah habis belajar, saya bekerja dengan bank Jepun, salah satu bank yang terbesar, Mizuho Trust Bank yang terbesar di Jepun. Alhamdulillah di situlah saya banyak belajar tentang cara-cara orang Jepun berniaga dan sebagainya. Dan jadi bila buku ni ditulis, saya tak sangka pula ramai follower. Ramai orang minat. 3,000 kopi yang kita cetak semua habis dan kita tak ada buat printing baru pun. Jadinya tiba-tiba ada orang buat tulisan tentang apa yang saya tulis ni, komen-komen semua very positif. Dan bila dah ramai pengikut tu, dia kata boleh tak buat siri bedah buku. Jadi saya kata nak buat bedah buku kat mana? Jadi saya sewa tempat ni. Saya sewa tempat tu khusus untuk apa? Bagi orang yang nak mendalami berniaga cara Jepun. Jadi di situlah saya buat 10 siri kita panggil bisnes gaya Jepun. Ramai, kebanyakan yang datang semua business owner lah, orang yang ada perniagaan, founder produk, dia datang sini belajar. Jadinya bila dia orang datang belajar tu, kita kumpulkan konten-konten tu untuk jadikan buku, maka timbullah buku ni. Buku ni ekoran daripada bedah buku yang ni. Bedah buku ni dapat konten yang ni. Jadi sebagai penutup pada program saya tu, saya telah menjemput lebih kurang 10 orang bersama saya ke Jepun untuk mereka melawat kilang-kilang Jepun. Sebab ada kebanyakan dia orang ni perniagaan dia dah cukup besar tapi nak lebih besar lagi. Jadi saya bawa dia orang ke syarikat 50 juta, 500 juta, 1 bilion punya syarikat. Supaya satu hari nanti bila dia orang dah nak sampai tahap tu, dia tahu apa nak buat. Sekarang dia dah tahu inilah rupa syarikat 500,000. Macam inilah tabiat orang syarikat 1 bilion. Jadi sebabkan saya punya partner semua tu, dia orang tak kisah. Tapi biasanya orang memang tak boleh masuk pun kilang Jepun tu, tapi sebab saya kenal mereka tu, saya boleh buka pintu masuk, boleh tengok dalam apa yang dia orang buat, apakah praktis dia orang. Jadinya daripada situ yang kita lahir buku ni yang namakan 27 tertib mazhab Jepun. Kerana buku ni sebenarnya banyak berkisar kepada apakah tertib tabiat dia orang buat ketika dia nak mula berniaga, sedang maju dan nak terus sustainable atau lestarikan sampai 100 tahun. Sebab apa? Di Jepun merupakan negara paling banyak melahirkan syarikat 100 tahun. Masuklah Panasonic, Nikon, Ajinomoto, yang nama yang biasa kita dengar ni. Ini semua syarikat 100 tahun. Dan dia ada PL dia tu. Yang sama kebetulannya yang dibuat, iaitu mereka mengikut prinsip-prinsip Bushido. Jadi inilah yang saya kupaskan dalam buku ni. Dan buku ni pula mudah difahami sebab tulisan pun besar. Lepas tu banyak kita gunakan QR code untuk dia tonton video ataupun saya punya penerangan dalam bentuk video. Itulah puncanya. Dan disebabkan itulah, maka bila ramai pengikut, saya buatlah satu circle. Circle ni macam persatuan lah, nama Katana Circle tu. Kenapa saya pilih Katana tu?
Sebab apa? Katana ni di Jepun, yang boleh pegang katana ialah samurai. Sebab tu weapon dia tu satu alat yang boleh membunuh orang. Jadi tak semua orang boleh pegang katana tu. Maknanya samurai saja yang berhak ada lesen untuk pegang. Dan untuk pegang benda tu dia kena ada etika dia. Yang itu Bushido tu. Orang yang dah ada prinsip tu saja yang boleh kata orang pun pegang katana tu. Jadi kenapa saya guna circle? Circle ni kalau kita tengok circle tu, kalau masuk Jepun tu maksudnya harmoni. Circle tu harmoni. Dan sengaja kita tak temukan circle tu sebab orang nak keluar masuk. Ada orang suka tak suka kan. Kata kalau bulat terus macam terkongkong pula. Jadi kena kita tak tutup fleksibel. Kalau nak join, tak nak keluar lah. Jadi mana yang baik boleh tiru, tak baik jangan tiru. Contohnya itu sebab kita buat katana circle. Dia di sebalik logo ni pun ada erti. Yang tengah tu katana. Tulisan yang macam tu itu maksudnya katana. Itu tulisan kanji Jepun bermaksud katana. Itu circle dia. Jadi itulah puncanya saya adakan katana circle, dan anda sekarang berada dalam katana circle, dan di sini kami memang mendukung siapa-siapa saja yang nak berminat berniaga ala Jepun, they come here. Sebenarnya siapa yang beli buku ni free je belajar dengan saya. Saya percuma je dia minimum, minta maaf Datuk, saya kena cakap deras sikit sebab suara saya tak dengar kalau kita tak pasang mixer kan. Jadi kita tanya soalan deras sikit bagi orang dalam siaran live tu dengar soalan. Jadi berapa lama tempoh kita berbisnes sebelum boleh berguru kan Datuk? Tak ada, sebenarnya ada juga yang datang di kalangan pensyarah. Jadi dia perlukan konten untuk bagi idea pada anak murid dia. Ada orang yang startup business. Dia nak mula tertib yang betul. Jadi saya ajar dia orang. Of course kebanyakannya orang yang ada bisnes. Jadi bila kadang-kadang kita agama pun ada mazhab. Agama pun ada mazhab kan. Tapi kenapa bila berniaga tak ada satu ikutan yang sama? Jadi orang Jepun dia ada benda tapi dia tak kabarkan. Sebenarnya Bushido itulah dia punya prinsip yang digunakan, bukan sekadar masyarakat tetapi masyarakat perniagaan pun gunakan prinsip yang sama. Sebab bila orang buat yang sama, benda yang sama, resultnya sama. Dia kalau kata ada kita ni bila cacah marba, result pun macam rojak. Ada standard tu. Jadi itu yang menyebabkan kata orang pun dia ada result yang sama. Kenapa orang Jepun tertibnya sama, senang nak beratur sebab Bushido dah ajar. Kenapa? Saya rasa Doktor Datuk, kalau sekarang ni SOP kan dengan COVID ni, orang lagi resah dengan adanya standard tu. Betul. Sebelum ni orang mungkin tak resah, heran sangat dengan standard. Sekarang ni bila ada SOP, orang terkenal dengan standard tu, dan orang rasa mudah dengan standard. Jadi saya rasa ni masanya untuk kita memperkenalkan ataupun kita mengetengahkan konsep apa yang Jepun buat ni kan. Mungkin sebab kita nak belajar daripada orang yang betul kan. Jadi kalau kita dah tahu kata Jepun ada antara syarikat 100 tahun, malah 1000 tahun pun ada apa? Ada 1400 tahun paling tua sekali. Itu di dunia dia nombor 1. Jepun tu. Adakah Datuk diarahkan untuk balik bekerja di Malaysia ataupun macam mana, ataupun kehendak Datuk sendiri? Sebab ada kawan-kawan kita yang bila dia dah achieve satu ranking yang tinggi dekat Jepun, mereka lebih selesa untuk duduk di Jepun saja. Datuk punya pandangan je nak? Story saya ni agak beza sikit lah. Saya batch pertama ke Jepun. Lepas tu je saya dilamar oleh syarikat Jepun. Malah JPA pun beri pelepasan untuk kami sebab kita nak pertingkatkan kita punya pengalaman kan. Tapi setelah 10 tahun bekerja tu, memang ada beberapa insiden yang menyebabkan saya terpanggil untuk balik. Pertama, saya dijemput oleh syarikat-syarikat JLC kita untuk bekerja dengan kerajaan, maksudnya untuk negosiasi dengan orang Jepun. Tetapi kebanyakan bidang-bidang tu bukan bidang saya. Dia bidang manufacturing ataupun penghilangan. Sedangkan saya tak ada asas penghilangan. Jadi maka saya pun beritahu saya punya bos, nampaknya kerajaan desak saya balik. Takkanlah saya tak balik, dia orang yang taja saya belajar kan. Maka saya beritahu presiden saya, boleh tak buka cabang bank kita dekat Malaysia? Dan dalam 2 minggu kemudian tu presiden call saya, Zul, because of you, sebabkan you, kita akan buka cabang bank tu di Labuan. Jadinya saya rasa macam doa yang dikabulkan. Saya dapat balik ke Malaysia, saya dapat berbakti pada negara saya balik dan bawa satu benda baru.
Dan saya bukan balik dengan tangan kosong. Ketika tahun pertama je, pelaburan kita pun 300 juta US dollar kita bawa kemari untuk dilaburkan. Dan itulah antara benda yang kata orang pun memang dalam niat nak balik ke negara dan juga berbakti, disokong pula oleh bank untuk buka cabang kita di Malaysia. So saya jadi anak Melayu pertama lah, jadi wakil orang Jepun di sini bank. Banyakkan bank Jepun memang orang Jepun lah wakil saya, sebab saya ni diambil bekerja di Jepun. Jadi bila saya keluar negara, saya anggap orang Jepun datang mari lah. Yang dia kira expatriate lah. Jadi expatriate di negara sendiri. Dan saya start lah tu. Tahun bila? Itu tahun 94 saya balik sini. Datuk rasa apa yang menyebabkan kualiti Datuk tu outshine? Maksudnya macam mana orang Jepun boleh bagi kepercayaan sebesar tu kat Datuk? Dia macam ni lah. Saya sering diajar kan, dalam apa-apa sekalipun sikap merendah diri lah. Dan satu perkataan yang saya suka gunakan ialah be teachable. Mana kita sedia untuk belajar. Sebab bapak saya selalu pesan kan, dia kata utamakan pelajaran tu everything. Ilmu membezakan kita dengan orang lain. Tapi nak dapat ilmu, kalau di Jepun ni kita kena ada cara dapat ilmu. Dia bukan boleh baca, dia kena tiru. Sebab apa di Jepun ni ada prinsip dinamakan sensei no senakama de manabu. Makna belajar dari belakang bahu sensei, bahu cikgu. Dia tak akan bagi satu campur, tak ada. Dia suruh ikut je. Dan jangan banyak soal, ikut je. Jadi ini tahap kesabaran yang tinggi kalau kita nak dapat ilmu dari orang Jepun ni. Jadi saya rasa alhamdulillah saya ada kesabaran tu, yang mana salah satu contohnya bila saya masuk bank. Bayangkan saya keluar dari number one business school di Jepun. Ibarat Harvard lah kalau di Jepun tu, itu Tsubashii University. Orang Jepun pun teringin sangat nak masuk situ, tak ramai dapat masuk. Dan saya dapat belajar dan bila saya tahun 3, 7 bank offer saya kerja, menunjukkan betapa graduan dari situ memang dikendaki. Saya pun pilih salah satu bank, saya masuk kerja. Daripada 7 saya pilih yang sudah trust bank tu. Bayangkan kita rasa kita hebat kan, keluar daripada business school. Tiba-tiba pada hari pertama lapor diri tu, saya ingat lagi saya diarahkan oleh bank untuk bawa satu salinan ijazah saya dan pakaian untuk 3 hari, termasuk toiletries, buat gigi dan sebagainya. Saya pergi. Dan apa yang dia buat itu, saya ingat lagi, kita adalah presiden bagi ucapan selamat datang pada semua lebih kurang 146 orang. Dia panggil young executive untuk masuk. Dan bila kita naik ke pentas tu untuk bersalaman dengan presiden, dia keroyokkan saya punya ijazah tu, dia baling dalam tong sampah. Bukan tong besar lah. Satu-satu dia baling tau. Saya kata, jenuh kita belajar ni. Dia koyok-koyok dia baling gitu aja. Mesti ada benda je. Lepas tu dia bagi badge ataupun logo bank tu. Dia kata selamat datang. Welcome to the bank, kata dia kan. Dalam bahasa Jepun lah cakap. Kemudian dia hadiahkan kami satu dictionary, English dictionary, Oxford dictionary. Biasa saya beli dictionary English Japanese, Japanese English. Ini tak, dia kasih yang tu. So bila saya duduk ke belakang, balik ke tempat duduk saya, lepas tak lama semua dah selesai, presiden pun teruskan bercakap. Dia kata, saya yakin anda semua tertanya-tanya kenapa saya buat tadi benda tu. Saya nak you lupakan latar belakang you. Saya tak kira apa sekali latar belakang you, apa ijazah you ada. Hari ni saya nak train you to be the best banker in the world. Maknanya saya nak train you jadi antara ahli perbankan yang terbaik di dunia, kata dia. Lupakan latar belakang masing-masing. Dan bila saya dengar tu, we are ready lah. Dia kata, ini kenapa saya bagi you dictionary ni, sebab apa, ini English kita nak go global, dan anda semualah yang bakal membawa bank ni ke seluruh dunia, katanya. Ya, kita tahulah misi kita jelas. Maknanya presiden begitu jelas misi dia. You are the chosen one, you going to bring the bank pergi keluar negara ni semuanya. Nak sebar luaskan. Saya tak sangka saya yang buka kat Malaysia. Ketika itu saya duduk dengar apa presiden cakap. Tapi bila saya dibawa naik bas pergi ke Narita, tempat training center tu, tiap-tiap pagi saya kena submit tulisan nombor 0 sampai 9 macam budak tadika tu dekat 300 keping. Dia kata seorang ahli perbankan mesti pandai tulis nombor, sedang kita sejak kecil tadika dah belajar. Tak, dia nak kita tulis semula, praktis tulis nombor. Ini sebab alangkan betapa unik dia orang ni, dia suka pergi pada asas. Saya kata saya keluar dari business school nombor 1 di Jepun, tapi saya tetap kena buat asas dia. Lepas tu je bila start masuk bekerja tu, saya duduk depan pintu bank, orang datang kita tunduk. Irashaimase, selamat datang. Tak reti isi borang kita.
Sedangkan saya rasa kalau biasa kerja-kerja gitu, kerja-kerja kerani lah kan. Tapi tak, dia kata satu hari you akan jadi CEO, tapi you kena tahu apa orang bawah buat sampai you naik atas. Ini asas. Jepun ni dia kata betulkan asas saja. You betulkan asas, you okay. Ini tahap kesabaran yang kita kena ada lah. Jadi bila saya go through the process tu, dia orang dah lupa nama saya Zulkifli. Dia ingat saya Suzuki kot. Jadi ilmu yang dia bagi tu dia dah tak ada, dia tak nampak kita ni sebagai orang asing dah. Dia part of them je. Dia berbual macam kita, dia bagi dia joke ke, dia bagi apa pun sama. Jadi saya faham lah, kalau kita tak sanggup rendah diri dan buat perkara asas, orang tak akan terima kita. Ada setengah orang anggap benda tu buang masa tu. Macam mana? Ya, memang. Bayangkan saya start, kalau dalam buku ni saya tulis cerita dia. Saya pandai main badminton. Orang Malaysia main pandai badminton. Orang Jepun mana reti badminton zaman-zaman tu kan. Bila saya masuk kelab mewakili universiti, saya tak dapat je wakil. Walaupun saya boleh kalah ramai orang. Kerja saya sebagai pelajar tahun 1, warm up rentang net. Lepas tu je senior akan main. Dah berpeluh, dah letih, last tinggal 5 minit baru kita dapat main. Lepas tu time off katanya. Sakit geram mati. Memang tak berwakil. Rupa dia ada konsep senpai kohai, senior dengan junior. Biar senior merasa dulu, kau junior kau sabar dulu. Masa tahun kedua saya dah fed up. Saya cakap dengan tim leader saya, Miss Susan, kata saya nak berhentilah dari tim ni kan. Macam you all tak appreciate saya. Saya lebih baik main daripada you all. Menangis di depan saya. Dia kata Zul, kalau kau tak boleh go through ni, apa saja dalam society Jepun kau fail, kata dia. Ini bukan diskriminasi Zul, kata dia. Ini senpai kohai, ini satu sistem yang kau kena faham, dia kata. Jadi saya tak jadi berhenti. Saya bersabar je. Tahun 3 saya adik senior. Wah, masa tu junior punya jaga kita, dengar cakap kita. Kadang saya tengah makan dekat kantin sekolah kan. Bila kata sup saya dah habis, berlari ni junior nak tuang-tuangkan. Dia hormat senior macam-macam. Cakap kita yang tak apa pandai pun dihormati, didengari. Itu dia punya konsep. Bila masuk ke bank, saya dah faham konsep dah. Kita merendah dirilah. Kita junior. Pantang nampak apa kita tolong. Kalau macam beg bos saya ke, bukan letak dekat bawah, letak kat pangku. Hormat dia. Bila hormat dia, beg dia pun kita hormat. Dan ini semua benda yang diajar ketika saya melalui proses memahami konsep senpai kohai ni, junior dengan sini. Apa beza benda tu, Datuk? Apa beza benda tu dengan orang kata istilah dekat Malaysia ni, orang kata istilah kipak bos. Di Jepun dia panggil effective staff. Kat sini dia kata bodik. Tu. Sebenarnya bodik ni lah yang positif. Bagi orang Jepun, bodik ni dah jadi semua orang buat dah. Bukan orang tertentu aja. Antara benda yang saya nampakkan, bos saya suka bila saya bagi dia informasi yang informal. Contohnya jumpa bos, bos, dia tu tengah mengurat dia ni. Bos suka info tu. Supaya nanti bila bos jumpa orang ni, kau tengah ngurat jadi staff ni, macam mana bos tahu dia macam tu. Ini benda bukan kata nak mengumpat, tidak. Benda atau kata, bos tahu tak dia ni anak dapat 5A. Macam ke? Bos bila lalu tanyalah anak dengan 5A. These are informal information yang memang tapi setengah orang kata ini body ni. Asyik rapat dengan bos kan. Tu. Lagi nombor 3, orang yang suka volunteer. Bila ada program ni, I will do it. Saya volunteer, saya nak buat. Tapi orang ni kalau di Malaysia apa dia? Bodik lah tu. Sebenarnya itulah effective staff. Tapi di Jepun berlumba-lumba buat tu. Jadi semua orang duk bodik. Jadi elok. Tak ada kerja. Semua orang berusaha ke arah tu. Jadi dia jadinya kat sini pula siapa yang volunteer dia buat seorang-seorang. Kau orang lain kau pandai kau buat lah. Jadi dia macam tu kan. Lepas tu dia cuba nak sabotaj dia lah tu, supaya dia malu. Ni dia tak, siapa yang take part tu kita support ramai-ramai. Jadi ini culture ni, bila saya tulis dalam buku ni, satu culture yang menyebabkan dia orang naik sama-sama. Kenapa tu berlaku? Sebab di Jepun tak ada kata ijazah dia, tak ada degree yang first class, second class, third class, tak ada. Pass fail aje. Jadi dia dah didik di situ tau. Kedua, dia orang tak ada national examination, SPM tak ada, SRP tak ada. Exam sekolah aja. Jadinya dia tak ada kata orang pun persaingan yang satu negara, tak ada. Kalau dalam sekolah adalah dia bersaing antara dia apa. Tapi pun antara pass fail dia tak adalah dia nombor 1, nombor 2 tak ada.
Jadi ijazah macam tu juga. Saya dapat ijazah aja sampai JP tanya, kau ni first class, tak ada kelas kata. Dia pass. Sebab dia orang terbiasa dengan UK, dengan ni semua ada first class, honor, second class. Saya batch pertama, JPA pun tak tahu, dia tanya, you dapat ijazah honors ke? Saya tak tahulah, tak tulis. Rupanya memang tak ada. Jadi menyebabkan di sekolah kita dah diajar untuk berkongsi ilmu. Ramai-ramai pass. Ada yang pakat-pakat, kau pergi kelas, aku ambil nota. Dia boleh buat tak ada. Ramai-ramai pass saja. Dia bila kata ada persaingan, aku nak nombor 1, kau nombor 2. Jadi bila tak ada persaingan, ramai-ramai pass lah. Dia macam tu. Jadi ini sampai terbawa-bawa dalam pekerjaan, dalam society. Jadi inilah saya rasa antara rempah ratus kenapa masyarakat jadi macam tu. Baik buruk kita tak tahulah. Kadang-kadang orang kata tak ada competition tak bagus. Tapi tak bagus dia maju juga. Kan? Kata kalau tak ada competition tak bagus, tak ada persaingan tak elok ni. Maju dia orang tu. Berapa puluh orang dapat hadiah Nobel Prize. Negara kita seorang pun tak ada lagi. Dia dah berapa orang dapat Nobel Prize. Maknanya Nobel Prize ni bukan calon-calon orang nak dapat hadiah Nobel kan. Maknanya dia adalah mencipta sesuatu yang terhebat di dunia, barulah dapat Nobel Prize tu. Jadi ini saya tak nampak lah kata benda tu tak bagus. Tapi kita nak ubah tu agak susah lah kat sini kan. Orang terbawa-bawa dengan sistem British dan sebagainya, memang susah. Semua sistem kita kena ubah. Itu. Banyak sangat dia punya sistem yang kita nak ubah. Tapi mungkin ada benda yang kita boleh extract. Betul. Macam tu kan. Tapi dia Datuk tengok kan, secara kalau kita dimomokkan dekat Malaysia ni, kita faham kata orang Jepun ni memang jahat. Maksudnya kira zaman apa orang kata perang dunia dulu kan, kita ambil kata bengisnya. Datuk sendiri macam mana? Kebengisan tu adakah benda tu masih ada ataupun memang dia totally different people sekarang? Sebenarnya kadang-kadang orang bila ada musibah dia berubah. Dia berubah. Orang Jepun totally berubah bila bom atom jatuh di Hiroshima, Nagasaki. Tiba-tiba dia macam tersentak. Bahawa kadang-kadang ada musibah baru nak berubah. Ini satu ungkapan yang kena pada orang Jepun lah. Jadinya apa yang berlaku, mungkin dia rasa dia hebat. Maharaja Jepun tu macam anak Tuhan. Kalau rakyat dia tak pandang dia, tunduk, tak boleh tengok muka dia pun, dah anggap macam anak Tuhan. Tapi bila dah habis Perang Dunia Kedua tu, dia dah dianggap macam orang biasa je dah tak ada lagi. Itu. Jadi balik pada soalan tadi tu, saya yakin dan percaya diorang ni dulu mungkin, sebab bila saya nak ditaja ke Jepun tu belajar, ada cousin saya, kau nak ke Jepun tu, Jepun duduk pancung kepala orang. Dia punya apa tu, impression terhadap orang Jepun memang tak ada yang baik lah. Kan, tak ada yang baik lah. Tapi bila saya sampai sana, saya nampak satu kaum yang berbeza. Dia very Islamic, hormat menghormati, sopan santunnya, budaya timur dia memang tu. Dan satu hari saya pergi dekat universiti saya ada restoran nama Nania tu, saya selalu pergi situ lah. Saya pergi makan situ. Satu hari ada satu orang tua tu tiba-tiba dia tanya saya, datang dari mana? Saya kata dari Malaysia. Dia terus sujud depan saya. Dia kata, saya minta maaf lah, dulu zaman saya muda saya pernah dekat Kota Baru. Dia kata, dia sebut ada bunuh orang apa semua. Saya minta maaf. Saya kata pakcik, it's okay je, itu zaman dah berlalu dah. Kan, sejak hari tu saya tiap-tiap hari makan situ dapat free dessert. Restoran tu menunjukkan ada keinsafan. Mereka sedar bahawa mereka bersalah dan dia nak ubah balik. Bila nak ubah balik, mungkin dia kata ketika itu Panasonic timbul, Sony timbul, Hitachi timbul. Barang-barang yang dulu dia buat ke arah peperangan dah dijadikan bahan elektronik untuk mempermudahkan kehidupan manusia contohnya kan. Jadi benda-benda ni semua orang bila dah sedar, dia lemparkan balik dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Saya melihat bahawa saya pernah pergi ke saya dengan CD lah pernah pergi muzium sebelum dia berlepas kamikaze tu. Maknanya dia tuang minyak dia tu sampai Pearl Harbor, dia junamkan diri dia mati sekali dengan kapal terbang sekali. Yang pergi tu budak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ini nama kamikaze ni, kami itu angin, kami itu Tuhan, kaze itu angin, mana angin Tuhan lah.
Maknanya dia pergi memang, kalau ikut dia orang kira mati syahid dia orang lah tu. Yang terpilih tu kagum, terpilih oleh raja dia ni untuk pergi tu. Keluarga pun rasa bangga anak dipilih. Tapi kita tengok nota-nota dia orang. Nota mengatakan dia tahu dia pergi akan mati, macam betapa sedihnya. Bila saya mendengar, saya baca surat-surat sebelum dia orang berlepas tu, kita pun rasa sedih. Dia too young to die lah, terlalu muda untuk mati. Kat Ciran tu. So was very touching lah saya rasa. Itu menunjukkan bahawa dalam pada dia kagum dipilih, ada juga di sudut hati mereka, betulkah aku buat ni, betulkah aku buat ni kan. Mungkin ada yang terfikir gitu kan, ada tulisan-tulisan ke arah tu lah. Jadi apa itu juga yang selalu saya berdebat dengan Jepun. You cakap pasal Dotoku ni, kalau boleh dia dalam disiplin dia orang ni, kita nyamuk pun tak nak bunuh, semut pun boleh kata nak bunuh. Ini kenapa kau bunuh manusia? Kau bunuh manusia ni kan. Dia kata di situlah ada sikit pertembungan antara menghormati ataupun taat pada raja dengan nak memenuhi dotoku tu ataupun disiplin, kata dia. Pertembungan berlaku. Kalau dia macam hang tuah juga lah kan. Dia demi sultan, dia akan something like that lah. Dia kata no, dia orang bukan niat nak bunuh, tapi dia memenuhi ketaatan dia pada raja dia, maka dia buat benda tu. Kira bermaksudnya apa orang kata Bushido ni memang sekian lama dah. Sudah lama. Benda tu twisted dekat perang dunia tu yang mungkin di clash kan. Bushido tu bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita taat biar bertempat lah kan. Bagi saya lah. Tapi ketika itu dia orang bagi dia orang itulah raja dia dah macam Tuhan dia kan, maka dia taat lah. Apa saja yang disuruh tu dia penuhi. Tapi bila dah tewas perang tu, raja tu pun dah lost power. Dia jadi manusia biasa, macam raja berperlembagaan aja. So tak ada apa-apa sekarang dia orang. Tapi yang bagusnya Bushido kekal dalam konsep sekolahnya, pendidikannya, syarikatnya, peradaban masyarakat dia masih kekal sampai hari ini. Sebab tu setengah orang masa bila kita nak masukkan Islam kat sana tu, mereka anggap kata Bushido tu dah way of life of mereka dah. Jadi buat apa mereka nak ambil way of life baru kan. Betul. So itu bila cakap pasal nak mengislam orang Jepun ni, satu cabaran sebenarnya. Sebab kita yang orang Islam ni tak tentu peradaban kita tu sebaik mereka, walaupun kita ni persyahadah orang Islamnya kan. Dia orang dah mengamalkan dulu tahun sebelum zaman Meiji lagi. Dah amalkan gaya hidup sebegitu tu. Dari segi menjaga keharmonian, kebersihan, jimat cermatnya. Ni semua dia dah buat dari dulu dah. Tiba-tiba kita datang nak ajar dia macam mana nak berjimat cermat, macam mana nak untuk menafati waktu. Aku dah buat, kata dia. Jadinya cabaran. Itu cabaran. Jadi itu sebab saya selalu bercakap, kalau kita nak mengislamkan orang Jepun, kita seorang Jepun lah. Mana kita bawa orang Jepun tu ke Malaysia, kita didik dia konten atau ilmu Islam, dia sendiri yang akan mengislam bangsa dia, bukan kita pergilah. Sebab kita pergi, cabaran amat besar. Itu pandangan saya. Sebab apa, ramai dah pergi nak mencuba, tapi cabaran tu ada. Sebab kita sendiri, dia nampak kita macam who are you kan, ibarat orang dah 8A, tiba-tiba ada orang nak ajar matematik kan, siapa kau ni? Dia dah jadi gitulah kan. Jadi kadang-kadang kita ada cara lah, kita nak itu let their people, orang dia orang sendiri yang mengislamkan orang dia. Cuma kita carilah sumber-sumber ataupun individu yang baik untuk kita ajar di sini konten yang betul, untuk dia balik ke negara dia mengislamkan orang Jepun yang lain. Itu pandangan saya lah. Ini dia setengah jam lah lebih kurang. Nak sampai pukul apa ni tahu ni? Sejam tu lah. Sejam lah. Okey, kawan-kawan yang ada soalan boleh tinggalkan. Sementara ada setengah jam lagi ni. Jadi hak tadi ni, hak Senpai Kuahai ni, saya nak tanya kat mana motivasi dia, Datuk? Adakah sebab mereka Jepun bayar gaji tinggi lagi, orang selesa, orang terpaksa ikut dengan sistem tu. Lepas tu kita nak buat kat Malaysia, dia tak boleh sebab gaji rendah ke? Pada Doktor Datuk sendiri, apa motivasi ataupun apa Senpai Kuahai ni kan, dia bila dia bergelar senpai, dia dipertanggungjawabkan. Dia dipertanggungjawabkan untuk make sure Kuahai dia atau junior dia buat benda betul. Dan kalau tak betul, junior buat salah, senpai bertanggungjawab. Jadi dia dah ada macam satu bond atau perjanjian, bila aku senpai, mana aku must take care of my Kuahai. Yang Kuahai pula, bila apa saja senpai cakap, dia taat. Sebab dia tahu orang ni ajar benda baik. Jadi dia dah ada satu perjanjian yang trust, dia dah ada dah tu.
Jadi saya sendiri, bila saya join bank saya, dalam bank saya ramai senior saya. Sebab daripada Subhash University, ramai dalam tu memegang jawatan-jawatan tinggi dalam tu. Jadinya bagi dia orang, dia nampak sebenarnya kohai dia sebab satu universiti ni. Makna kalau saya buat silap, dia malu. Sebab dia senior di universiti saya. Walaupun super senior, saya pun tak pernah kenal dia. Dia dah berzaman dah graduate, kita baru masuk. Satu hari tu, saya bekerja di Singapura. Masa saya di cabang Singapura lah. Cabang Singapura. Saya buat report apa semua, saya hantar kat saya punya Deputy General Manager, yang mana dia ni memang saya punya super senior universiti lah. Maknanya kita sama alumni lah. Dia melempar, dia baling file tu. Malunya saya depan satu pejabat tu baling file tu. Dia kata, "Moichido yare." Buat semula tu dia. Tak payahlah baling kot kan. Kena baling gitu, orang semua tengok kan. Kita ambil, kita buat semula lah. Tapi malam tu dia kata, "Kau balik dengan aku," dia. Dia ajak balik dengan dia. Nak kita, dia hantar saya rumah sebelum pergi rumah dia. Dalam kereta dia kata, "Kau jangan kecil hati apa aku buat. Itu tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku untuk pasti kau jadi orang yang terbaik dalam bank ni. Sebab kau junior aku." Dia boleh lafaz gitu tau. Jadi saya langsung tak ada rasa marah lepas tu bila ditegur, dimarah. Sebab apa, saya tahu senpai saya ni memang nak saya berjaya. Memang nak saya buat terbaik. Dia jadi macam ayah dengan anak. Dia dah ada macam, walaupun kita cuma ibarat satu alumni je. Dia bukan, kita memang satu bank lah, tapi kebetulan dia tu super senior saya. Kebetulan dalam saya kerja kat Singapura, Deputy General Manager senior saya. General Manager pun senior saya. Saya dalam bank tu ramai lah daripada universiti saya yang masuk dalam tu. Bila saya balik Malaysia, ada 16 bank Jepun kat Malaysia. 14 semua senior saya. Ketua-ketua bank tu semua senior saya. Jadi bayangkan, walaupun kami ni kompetitor, kita bersaing kan, tapi dia akan make sure saya diberi tunjuk ajar yang betul untuk menjalankan tugas saya. Jadi benda-benda ni semua nampak senpai kohai ni bukan sekadar nak ragging tau. Macam kita kat sekolah dengar kan, senpai ragging kan, junior sampai kena tendang lah, kena apa semua tu. Dia tak sampai tahap tu lah. Dia orang tu, dia dipertanggungjawabkan to make sure you ajar yang terbaik kepada junior you. Junior pula bertanggungjawab mendengar nasihat senior tanpa soal, sebab dia nak bagi yang terbaik. Kalau kata apa berlaku salah, dua-dua dipertanggungjawab salah. Jadi ini yang menyebabkan senpai kohai tu jadi satu benda yang saya mula-mula anggap diskriminasi. Tapi rupanya bukan. Very positif benda ni. Jadi ini yang saya banyak belajar. Saya cuba terapkan di pejabat saya pun sama. Orang yang masuk, dia mesti ada mentor seorang. Itu ibarat senior lah. Dia akan make sure ajar dia betul-betul. Dan mentee ni pula bertanggungjawab lah, mendengar lah kata. Janganlah degil sangat. Apa orang ajar tu ikut je. Jadi bila proses tu berlaku, nampak ilmu yang dibagi, experience dibagi tu lebih teratur, lebih tersusun, sebab masing-masing dah ada macam satu perjanjian umum, a trust that you need to train me, I need to learn from you. Jadi menampak benda tu ada dia punya kebaikan lah. Okey, Datuk, pandangan Datuk sendiri sebagai orang bisnes yang dah lama ni kan. Jadi Datuk rasa adakah apa yang berlaku dalam Malaysia ni, kita tengok satu gerakan bisnes lah, orang kata satu bisnes yang terlalu cepat naik. Maksudnya sekelip mata dia boleh jadi orang yang kaya raya tu. Adakah benda tu satu benda yang positif, ataupun Datuk rasa ada benda yang kita dia macam ni lah. Saya tanya ustaz lah, mana sedap, makan mi segera Maggi ke atau mi bandung yang mak kita buat? Yes. Kerana apa? Ingredient yang dipilih, ramuan yang dipilih, tempoh masak yang dibuat, dengan air tangan kasih sayang dia, memang sedap. Mi Maggi sedap, memang sedap lah makan, tapi dia instant. Jadi kita dari perspektif saya katakan, benda yang cepat ni tak semestinya baik. Dia kena ada tertib dia. Sesuatu syarikat yang berjaya ada proses dan tertib sampai dia berjaya. Dia tak ada kata last minute je pun boleh jadi. Ini mesti ada satu sumber yang menyebabkan dia berjaya. Sama ada monopoli, ataupun selalunya monopoli lah. Bila monopoli, you berjaya lah. Tak ada orang boleh compete you menang lah, you win the game kan. Jadinya tak ada makna. Atau lesen yang dikontrol, maknanya cuma 2-3 syarikat je boleh. Dia bukan monopoli, tapi dia ada 2-3 syarikat je boleh buat benda tu. Jadi dia terselah lah kan. Tapi kalau game yang betul, kita kena mulai asas dia. Kalau asas meniaga apa, balik-balik orang cakap 5 lah, 5M tu.
Dia kata metodologi. Pertama metodologi, mesti ada method kata dia. Lepas tu ada manpower, ada material. Kemudian kita ada money. Ni semualah yang akan menjadikan bisnes tu betul. Maknanya ada. Tapi tiba-tiba you dapat satu kontrak yang memang tak perlu keluar duit pun. Memang tersalur, berjaya. Bagi saya instant is always not good lah. Bila instant, bagi saya kalau gambar instant pun tak secantik gambar yang kita buat betul-betul kan. Sama Maggi mee yang instant takkan sehebat mi Bandung Muar. Jadinya benda-benda ni. Cuma hari ni sebabkan peredaran teknologi yang berubah pesat, ada setengah-setengah tu alpa ataupun tak ambil pot tentang perubahan, mereka tinggalan. Orang yang nampak tu dia grab teknologi, dia laju. Jadi itu tak boleh salahkan dia orang. Dia ada yang macam tu. Contohnya hari inilah, siapa yang telah bersedia dengan platform ataupun katakan lapangan untuk berjual kan, dia berjaya lah sebab dia ada platform. Tapi kalau kita dulu tak nak, saya jual mesti through retailer, saya mesti jual melalui orang tengah, saya mesti habislah kau. Sebab hari ni orang dah mula online ni dah. Jadi those yang tak ambil tahu tentang perubahan teknologi ni, you are gone lah. Janganlah marah orang yang cepat ni. Jangan marah. Sebab dia grab the teknologi, dia nampak benda ni bagus, dia dah orang cepat, lajulah dia. Dan dia tak ada competition sebab ramai yang kamu yang dah lama-lama ni pun langsung tak try nak cuba, maka you contoh very simple lah. Kadang-kadang dia punya nasi lemak punyalah sedap, dia punya masakan, tetapi dia tak pernah guna online pun. Last-last yang orang beli online nasi tak sedap pun laku sebab diviralkan. Ini contohnya. Jadi saya nampak dalam bila cakap pasal industri 4.0. Industri 4.0. Orang Jepun, Jerman dah lama, tahun 2000 dia cakap dah pasal online business, digital, dunia digital. Dah lama cakap dah. Tapi ramai orang kita tak ambil tahu pun. Tapi ini bukan kita punya cerita ni, orang luar punya. Tapi bila kata COVID-19 berlaku, bila norma baru ni, semua nak didigitalkan. Contoh dulu, kalau kita biasa banci, kan banci dulu adalah makcik, kakak atau orang kita, abang dia ambil. Sekarang ni dia pakai through online je kan. Dah lebih online, barulah dia akan face to face. Ini tapi kalau kata kita tak bersedia dengan cara tu, banci masih dia buat cara interview. Contoh. Lagi satu, dulu orang kata, apalah drone ni. Drone ni macam pelik lah kan. Hari ni negara maju nak tabur baja ke, nak tabur racun serangga, semua pakai drone. Sebab kadang-kadang racun serangga ni akan ada mudarat kat badan. Takkan manusia nak sembuh tu, lepas tu dia sakit. Jadi drone yang buat kerja tu. Tapi bila cakap drone pada petani, oh no kata dia. Ladang aku, dia tak pernah fikir. Tapi benda ni berlaku lah, sama. Jadi ini kadang-kadang perubahan ni kita boleh salahkan orang yang grab the teknologi and move fast. Jangan blame them. You salahkan diri you sebab you tak nak berubah. You masih fikir you punya business okey dengan cara lama. No, outdated. Dan COVID-19 mengajak ramai orang. Saya pun ada yang saya buat silap sebelum COVID-19. Sekarang baru saya tersedar bahawa dulu kita duk fikir kegawatan ekonomi akan berlaku setiap 10 tahun. Macam kegawatan pertama saya alami tahun 97-8. Itu the first time. Hingga kan bank saya merger. Kedua tahun 2008, 10 tahun kemudian 2008 another recession berlaku. Kemudian 2018 berlaku satu recession lagi, yang mana Amerika dengan China bertelagah, kita semua satu dunia kelang kabut. Kita ingat settle 2020 virus datang. Ini bukan kegagalan kami, ini Tuhan hantar virus. You tengok, kita yang ingat boleh recover dalam 2020 tiba-tiba hancur. Bisnes tak jalan, banyak bisnes yang merudum, jatuh, orang hilang kerja kan. Kerana apa? Kita tak bersedia. Kita tak bersedia dengan society 5.0. Kita tak bersedia dengan industri 4.0. Sebenarnya kalau kita bersedia awal, mungkin banyakkan syarikat kita okey. Saya memang tertarik dengan Datuk punya explanation hak lepas tu tentang Society 5.0 tu. Tapi isu tu kami try bangkitkan 2-3 kali pun memang tak ada spark. Tak ada orang yang ambil peduli. Jadi kita nanti insya-Allah kalau kita ada masa kita akan explain to be detail secara benar tu kan. Sebab saya rasa hak tu lebih mengancam lagi daripada 4.0 ni kan. Jadi Datuk, sekarang ni dia jadi COVID-19. Jadi ada ramai orang hilang kerja.
Dan banyak juga jawatan sekarang dikosongkan untuk mereka ganti dengan robot apa segala benda digital ni. Saya nak tanya, kalau kata Datuk sendiri sebagai seorang majikan lah, apa kualiti pekerja yang Datuk cari sekarang? Saya memang cakap multitasking. Satu, multitasking. Kedua, tak kira apa saja you dalam belakang, you mesti ada ICT. You mesti ada kebolehan dalam ICT. Sebab saya nak menyerulah pada siapa yang menonton ni kan, apa saja you belajar, tolonglah ambil satu lagi subjek berkaitan dengan ICT. Sebab ini diperlukan sangat dalam dunia kita hari ini. Tak kira you seorang farmasi, you seorang doktor, still kena belajar pasal digital. Kerana you akan bekerja dengan robot dalam pembedahan. You akan bekerja dengan banyak komputer sistem untuk you bekerja. Jadi nak tak nak kena ada kepakaran tu. Jadi bukanlah kata kita salah belajar. Belajar tu okey, upgrade sikit, tambah sikit dari segi bidang ICT, digital dan sebagainya. Dan jangan pelekehkan bila orang cakap pasal drone ke, pasal all this new teknologi. Bagi pemilik syarikat yang seangkatan dengan saya, yang dah tua sikit, yang mungkin tak faham sangat, let the young people lead. Buka pintu untuk diorang buat keputusan dan juga kita follow lah. Sebab zaman kita dah berlalu dah. Untuk kita memahami apa dia faham, mungkin kita payah. Tapi kita open door, let them come in and talk to us dalam kata-kata lebih mudah untuk kita faham, untuk kita implement dalam syarikat kita. Saya terus terang saya kata, ada di kalangan syarikat saya memang sentak. Bila PKP, kita tak boleh keluarkan produk kita daripada warehouse untuk didistribusi, tak diedarkan, sebab bukan dikira sebagai produk dia panggil apa, produk yang keperluan. Jadi maknanya bila tak ada deliver produk, no income lah. Cuba bayangkan kalau saya ada online punya, mungkin benda tu dah jadi ini ada benda-benda yang kita kadang-kadang kita lepas pandang. Kita tak nampak bahawa benda ni boleh di online kan, tapi kita tak buat, atau kita rasa tak perlu, tapi rupanya perlu. Jadi benda-benda macam ni kita kena dapatkan staff-staff kita yang memang ada kepakaran multitasking. Dia boleh buat ni, dia boleh buat ni. Jadi saya tak ada nak halang kalau orang nak buang orang kerja, tetapi bila dah buang orang kerja tu, kenalah kasih dia kerja-kerja lain yang mereka boleh buat. Ataupun saya rasalah antara apa yang saya buat ialah bagi dia platform baru untuk bidang-bidang lain yang sesuai dengan dia, untuk dia usahakan. Sebab di luar sana banyak. Hari ni bukan sekat Grab atau Panda Food aja yang boleh jadikan alternatif kerja kita. Banyak benda lain yang boleh buat. Sebab apabila ada digital, mesti ada manusia di belakang dia. Manusia di belakang ni kita kasih kepakaran untuk kontrol digital tu, itu aja. Kena kasih ilmu baru pada mereka untuk mendukung benda ni. Jadi kena invest masa untuk cari ilmu ataupun skill baru. Kena. No choice. Jadi Datuk, sebab ni satu benda yang ditanyakan juga dekat kami. Sebab sekarang ni dah menjadi-jadi dekat Malaysia ni, isu politik tak habis. Datuk, setiap hari orang ulas dekat politik kan. Tapi saya nak tanya dari sudut seorang orang kata majikan, adakah benda ni mempengaruhi kalau Datuk kan, kalau kata Datuk nak pilih calon orang yang bekerja dengan Datuk kan, adakah Datuk ambil orang yang cenderung ataupun secara terbuka bercakap secara politik ni, ataupun Datuk lebih suka orang yang orang kata tahu selindung ataupun tutup dia punya peribadi dia tu? Sebab saya sendiri berniaga, partner saya semua Jepun. Ini memang dia lafazkan, kalau boleh Zul, don't get involved in politics. Sebab itu memang very clear cut lah. Bila saya berpartner dengan dia orang, permintaan dia tu. Sebab dia kata politik ni ada, bila ada orang like, mesti ada orang hate. Orang suka, orang tak suka. Jadi ini semua akan menjejaskan perniagaan kita. Sebab perniagaan kita ada brand. Kita ada brand-brand kan. Dan ni orang brand kan, dia ni brand kita dah relate dengan kita. Sedangkan kepercayaan politik ataupun agama itu individu, tapi somehow or other dia akan linkkan benda tu. Jadi dia kata elakkan daripada macam menuduh diri lah. Once you want to go politik, you quit job. Dia suruh berhenti je. Berhenti kerja tu. Jadi saya begitu je. Saya kalau boleh, bila saya nak ambil orang bekerja, kalau dia terlalu fanatik agama pun, kadang-kadang sebab kita negara majmuk, kita kena hormat semua agama. Itu kita kalau boleh berpada-pada lah. Itu whatever you believe is your belief. Masa pejabat tinggal kat luar tu kan. Grup politik sama, bukan boleh involve, tetapi make sure semuanya tinggalkan kat luar tu. Masuk pejabat, environment kita, we don't talk politik, we don't talk religion, habis kita. Jadinya sebab apa, kalau kita satu bangsa senang, kata semua kita punya pekerja tu orang Islam,
senang lah kan. Tapi kita ni orang Jepun ada, orang bangsa lain pun ada, agama lain pun ada. So kita kena, dari situ kena ada rational sikit dari apa yang kita buat. Jadi balik persoalan tadi, saya kalau boleh memang tak payahlah nak, kalau you nak politik, you just leave the job lah. You buat lah jadi politik full time lah kan. Jadi secara jujurnya memang macam tu lah. Kalau kita dah apa orang kata Datuk, ada HR, orang kata human resource yang hak check balik belakang pun memang kira kena check. calon-calon macam tu memang kita tinggalkan Sebab saya rasa risau sebab kita semakin lantang bercakap dekat politik, dekat media sosial kita ni, sampai kita tak risau dengan sebenarnya ancaman hal lebih besar tu kan. Sebenarnya soalan you tahu tak, saya punya HR manager akan check kandidat kita dekat FB, Twitter. Kita nak tahu apa PL dia, apa dia berbual, apa karakter dia. Itu salah satu cara kami check sebelum ambil orang interview. Kita tapis siap-siap lah. Tapi kalau kita lantang cerita politik ke apa, ini kalau masuk dalam sebab organisasi Jepun ni very simple dia orang ni. Dia nak orang yang nak kerjasama. Dia tak nak superhero, dia nak super team. Tapi kalau orang ada banyak karakter masuk dalam satu team, cakap dia akan jadi masalah. Jadi kita nak super team. Super team makna orang yang ada toleransi, orang yang hati terbuka, kadang-kadang dia orang ni radarnya bagus kan. Jadi ini benda-benda ni yang kita nak, baru team tu boleh jadi kuat. Tapi kalau you ambil orang ada karakter dalam kumpulan, mati. Ni karakter lain, ni keras, ni kerau, berantakan dia. Jadi kita salah satu kaedah yang HR saya gunakan ialah melihat karakter orang tu di Facebook, Instagram dia. Jadi kita tahu siapa orang. Kalau itu kita tak ada pun panggil dia. Sebab kita kawan-kawan Jepun ni, media sosial dia pun tutup langsung private. Walaupun mereka dengan kita ni rapat secara depan-depan tapi media sosial dia boleh tutup. Betul. Benda tu dirahsiakan. Yes. Itu ada sebab lah. Yang dia buka pada keluarga dia je lah. Maknanya dia manfaatkan Facebook tu untuk manfaat tertentu. Tapi kita kadang buat Facebook untuk tengok kira berapa ribu like kita ada. Jadi friend pun dah macam-macam friend. Kita pun menulislah benda nak orang suka, kita buatlah benda yang kadang tak suka tapi nak orang suka, kita buatlah benda-benda yang tak apa betul. Itu jadi even kalau dekat saya punya college sekolah kan, kita gambar tak boleh ambil gambar anak-anak kita ni. Kalau nak masuk Facebook sekolah sekalipun tak boleh tanpa kebenaran mak bapak dia. How kita respect every person punya privacy. Jadi itu memang ada tertib dia. Ni balik pada tertib dia lah. Bila you ikut tertib, ada disiplin, aman lah segalanya. Ini masalah bila tak ikut tertib ni. Dia hak privacy ni, adakah benda tu boleh disaman semudah-mudahnya ataupun memang hak tu sebab etika sahaja Datuk? Saya tak nampak denda sebagai punca orang berdisiplin di Jepun lah. Bukan denda. Kita sebab takut denda kita berdisiplin. Singapura pun sama. Mak cakap lah, kat negara dia tak buang sampah, masuk Johor dia baling sampah. Itu maknanya dia takut denda, dia berdisiplin. Tapi saya rasa Jepun dah naluri. Naluri tu buang sampah tu salah. Dia dah naluri. Dia bukan sebab takut denda, tidak. Dia ada perasaan malu. Dia kata sense of shame. Dia ada malu kalau buat benda-benda yang tak baik ni. Jadi itu benda berbeza daripada takut kena denda. Jadi sama juga bila dia dalam Facebook ke apa, dia ada etika-etika. Dia kata dia takkan buat benda yang menyebabkan malu pada diri dia dan keluarga dia. So itu menyebabkan dia disiplin, bukan sebab denda. Kita pakai mask sebab takut denda. Jadi ada lebih kurang 5 minit lagi kita nak minta penjelasan tentang apa mission kita, sebab kita dah rasanya dah 2 kali, sekurang-kurangnya 2 kali kita bekerjasama untuk misi dakwah di Jepun. Sebab kalau kita Zoom kuliah, kita inbox daripada 2016. Itu kira muda lagi lah. Tapi bila kita buat kajian kat sini, nak kata banyak benda yang kita kena belajar. Jadi bila jumpa dengan Datuk ni, satu rezeki besar lah. Sebab kita boleh belajar banyak daripada Datuk sendiri, sebab Datuk duduk sana lama dan masih bekerjasama dengan mereka lagi kan. Jadi saya nak minta Datuk cerita sikit apa yang sedang diusahakan oleh Datuk sendiri. Selama hari ni memang saya fokus pada perniagaan. Tapi bila ketika saya tulis buku ni, dalam chapter akhir tu saya timbullah satu inspirasi. Sebab saya rasa especially bila beberapa ibu angkat saya meninggal dunia kan, saya pergi dia orang punya majlis, dia punya majlis pemilihan dia lah. Bagi dia orang memang bagi dia semua masuk syurga. Bagi orang sana lah, dia bagi semua meninggal masuk syurga. Tapi kita tahu dia takkan masuk syurga. Kita tahu dia baik.
Masa kita berada di Jepun, dia jaga kita macam anak dia sendiri. Budi bahasanya, sampai sekarang saya ada anak saya duduk di Jepun, dia jaga anak saya macam anak dia sendiri. Cucu saya dia anggap macam cucu dia sendiri. Jadi benda-benda macam tu kan, bila kita lihat orang yang begitu baik ni akhirnya masuk neraka, kita rasa macam galat. Sebab dalam buku saya, dalam chapter saya terakhir ni, saya tulis sikit lah pasal satu misi lah kalau kita boleh ajar dia bersyahadah, because dia dah ada dah Islamic values tu, nilai murni Islam dia dah ada, cuma dia tak bersyahadah. Jadi disebabkan tu, saya ni, kita bukan orang pandai agama, jadi saya rasa langkah pertama saya boleh buat ialah membekalkan satu bahan yang mereka boleh baca. Bukan niat saya nak terjemah buku arwah Datuk Ismail Kamus tu untuk mengajar orang Islam, tidak, bukan Islam, yang belum Islam. Sebab saya cakap, kalau apa salah kita, sebab saya masa saya kasih buku tu pada salah seorang sahabat saya, Mr. Arai tu, dia baca, this is very good, this is like a good starter kit. Dia kata satu starter kit yang baik untuk mengenal Islam, sebab buku tu agak terperinci daripada lahir sampai meninggal kan. Very good, kata dia. Itu yang timbul hati rasa, why not kita translate. Maka saya dah mulakan pergerakan tu untuk translate bukan 1000 buku. Untuk pada saya nak menyumbang kepada the non-Muslim sebenarnya, bukan pada orang Islam. Non-Muslim, saya nak ngajak yang baru ni. Mungkin saya mulakan kat Malaysia. Sebab kat Malaysia ada 11,000 keluarga Jepun kat sini. Apa salah kita mula kat Malaysia kalau tak ke Jepun pun. Mana tahu bila mereka kat sini dah diislamkan, bila balik sana dia boleh bawa sekali. Rather kita nak ke sana, ni orang yang tak tahu kita punya latar belakang, tak tahu kita punya kebudayaan. Sedangkan orang Jepun dah berada di sini, dia dah tahu dah orang Malaysia macam mana, dia dah tahu agama kita macam mana, sikit sebanyak dia dah ada gambaran. Jadi kita kasih buku tu, mungkin dia tengok nampak bagus, mana tahu dia nak bersyahadah. Kemudian bila dia balik ke Jepun setelah tamat tugas dia boleh menyebarkan sana. Itu saya nampak jalan pintas yang lebih baik lah daripada saya nak ke sana pun nak mengislamkan orang sana. To me, saya belum sampai tahap tu lah. Tapi dengan kerjasama UR kawan-kawan lain, mungkin insyaAllah kita boleh usahakan. Tapi we must start somewhere. Dan saya yakin orang Jepun suka baca. Jadi kita bagi benda yang dia suka, dia nak baca. Jadi biar dia baca, biar dia faham, biar dia mencari balik. Dan Alhamdulillah lah, pihak Telaga Biru pun bersetuju untuk kerjasama dengan kami, buat translation, buat itu semua kan. Walaupun kos agak tinggi nak translate semua tu, kita usahakan. Dan banyak juga orang-orang dah mula menyumbang ke arah tu. InsyaAllah awal tahun depan kita akan edarkan benda tu kepada seramai mungkin orang Jepun di Malaysia, dan di InsyaAllah di Islamic Center di Jepun kita akan mula edarkan. InsyaAllah. Jadi itu antara projek jangka panjang. Ya, saya. Kan, sebab proses nak mengislamkan ataupun nak menyampaikan Islam di sana tu bukan saja perlukan kajian, dia perlukan kos, dan dia perlukan orang kata satu tertib. Tertib yang betul. Jadi benda tu kita tak semudah kita kata kita hari ni kita nak pergi dakwah sana, okey terjun kita. Elok juga Allah bagi apa orang kata COVID ni, supaya kita tangguh, kita tak boleh travel. Betul. Kita fikir cara lain pula. Boleh kita fikir dan kita boleh rangka strategi untuk ke sana. Betul. Ataupun kita boleh kumpul kekuatan dulu, betul? Betul, sungguh. Sebelum terjun, sebab terjun saya rasa kalau kita pergi terus sana tanpa ni, dia backfire. Betul. Sebab di banyak syarikat Jepun, terutama Panasonic lah, dia mengekalkan sistem PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kita rancang, 90% dia rancang, lepas tu dia buat. Lepas tu dia tengok balik mana yang boleh di kaizen, baru action terakhir terjalankan. PDCA ni kalau kita buat juga dalam bentuk kita nak berdakwah, I'm sure mungkin kita kurangkan kesilapan. Saya paling takut pembaziran tenaga, masa dan wang ringgit kan, bila kita buat sesuatu tapi end up kita pembaziran. Sebab apa? Tak ikut tertib, tak tahu cara. Itu ini yang kalau kita betul-betul, bukan saya kata pandai, tidak, mungkin apa yang kita lakukan dalam hidup seharian kita, even dalam syarikat kita, boleh diterjemahkan ketika kita nak berdakwah kan. Apa salahnya benda kita cuba benda yang sama. Saya lebih berpegang kepada betulkan asaskan yang betul. Itu yang paling penting. Alhamdulillah, betul-betul berkongsian dengan saya rasa sangat bermanfaat, insyaAllah.
Terima kasih kepada semua yang hak menonton. Terima kasih kepada Datuk juga. Datuk ada apa-apa nak cakap sikit lagi? Mungkin boleh terangkan sikit sebab ada kawan yang tanya boleh order online tak buku Datuk kan? Buku ni memang online pun ada, tapi sebenarnya kalau di Telaga Biru memang kita boleh dapat di gedung-gedung besar MPH ke Kinokuniya pun ada jual buku ni. Popular. Alhamdulillah. Kedai popular pun ada. Boleh beli. Online of course ada juga. Kalau MPH online dia boleh order online lah. Yang ni maaf lah memang dah tak ada dah. Ini memang limited edition. Mungkin ini kita tanyalah tuan punya publisher sama dia nak cetak semula. Yang ni sebenarnya buku ni saya pun akan hadiahkan kepada mereka yang memohon lah. Sebab ini banyak kenangan saya dengan Profesor Diraja Ungku Aziz. Dia mentor saya. Jadi ketika beliau melepaskan tugas dia sebagai ahli lembaga pengarah kolej saya tulis tentang hubungan kami dalam buku ni, dan buku ni memang kita hadiahkan pada siapa. Ini bukan untuk dijual. Tapi kalau kata nak ikut daripada kawan-kawan yang mungkin nak dapatkan, saya rasa memang mazhab bisnes Jepun ni memang boleh didapati lah. Sebab hak ni antara buku Datuk yang hak paling glamour sekali lah kan? paling ramai orang tanya dan orang kata masih boleh didapati lah. Yes, dekat ni banyak juga kedai-kedai buku yang memang listkan antara bestseller lah. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kata tuan-tuan, kawan-kawan kita ada soalan-soalan yang menarik untuk kita buat sesi akan datang. Kalau kata tak ada soalan, saya tak mau buat dah lah. Banyak benda yang kita nak korek sebenarnya. InsyaAllah kalau kata Datuk sudi dan bagi ada masalah. Tapi kita akan lebih rasa nak buat kalau kata ada soalan yang ditinggalkan. Baru dia rasa ada tanggungjawab untuk kita teruskan dia punya program tu, insyaAllah. Macam tu Datuk no? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Tajuk buku Datuk tadi ialah 27 tertib mazhab bisnes Jepun. Datuk Zulkifli Malik. Jadi kalau kata tuan-tuan kali pertama tengok siaran ni, tak kenal lagi Datuk siapa, mungkin boleh check video kami yang sebelum ni juga. Yang Datuk pair dengan Ustaz Zahazan tu. Itu pun sangat menarik juga, menginspirasi kan. Jadi insyaAllah benda tu mungkin akan boleh menyebabkan tuan-tuan lebih kenal Datuk. InsyaAllah. Jadi kita nak minta Datuk buat tutup lah sebelum kita ni. Saya terima kasihlah pada pihak Zon Kuliah kerana sudi bersama saya hari ini. Saya langsung tak ada niat nak mengajar siapa, sekadar berkongsi ilmu dan pengalaman yang ada, mana tahu kita boleh manfaatkan. Dan saya berpegang pada pesan bapa saya, kata kalau kita sebagai insan boleh memberi manfaat orang lain, itu yang terbaik dalam hidup kita lah. Dan yang terbaik saya kata bukan sekadar meninggalkan wang ringgit, tapi ilmu. InsyaAllah kalau diberi kesempatan akan datang, saya akan bersama Zon Kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.